Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. So kita masih lagi berada di bab 3, iaitu koordinasi dan gerak balas. Okey, so dalam badan awak menjalankan koordinasi dan gerak balas terhadap rangsangan dalam dan luaran ni, ada dua sistem yang berperanan lah dalam gerak balas awak terhadap rangsangan ni, iaitu sistem saraf dan juga sistem endokrin. So dalam yang sebelum ni kita dah sentuh berkaitan dengan sistem saraf. So hari ni cikgu nak ajar berkaitan dengan sistem endokrin lah. Cikgu nak sentuh berkaitan dengan sistem endokrin. Okey, sistem endokrin adalah sistem yang terbina daripada kelenjar-kelenjar endokrin. Nanti kita akan tengoklah gambar di lepas ni. Okey, kelenjar endokrin ni fungsinya adalah dia merembeskan bahan kimia yang dipanggil hormon yang akan meresap ke dalam aliran darah terus ke organ sasaran. So apa nak kata okay, so senjata utama bagi kelenjar endokrin ni adalah hormon lah sebenarnya. So yang memainkan peranan pada sistem endokrin ni adalah hormon. Dan hormon ni sebenarnya adalah merupakan bahan kimia yang terbina daripada protein. Okey. Dan hormon ni dia tidak mempunyai kelenjar endokrin ni, dia tidak mempunyai sistem endokrin ni, dia hanya ada kelenjar endokrin sahaja dan tidak mempunyai duktus. Dia tak ada duktus yang khusus kelenjar sistem endokrin ni. Dia tak seperti sistem peredaran darah lah. Kalau sistem peredaran darah, awak ada vena, awak ada arteri, awak ada kapilari. Jadinya hormon ni ataupun bahan kimia ni yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin ni, dia akan meresap ke dalam aliran darah dan dibawa ke organ sasaran oleh dalam aliran darah lah. Maksudnya dia melalui aliran darah, melalui apa? Aliran darah lah. Maksudnya dia tidak ada duktus yang khusus lah. Okey, tidak mempunyai duktus. Yang kedua, gerak balasnya adalah lebih umum dan perlahan dibandingkan dengan sistem saraf. Okey, gerak balasnya adalah lambat berbanding sistem saraf. Kalau sistem saraf, contohnya awak terkena objek yang panas kan. Awak kena objek yang panas, maka on the spot tangan awak akan dialihkan. Tapi sistem endokrin ni gerak balasnya adalah perlahan dan mengambil masa yang lama. Okey, mengawal atur proses fisiologi yang tidak boleh dikawal oleh sistem saraf. Okey, contohnya adalah perubahan jangka panjang seperti kadar pertumbuhan, perkembangan seksual dan juga pembiakan lah. Okey. So sistem endokrin ni adalah merupakan pasangan kepada sistem saraf lah. Jadi dia bekerjasama dengan sistem saraf, dan dia cover kerja-kerja yang tidak boleh dilakukan oleh sistem saraf lah. Okey, yang seterusnya adalah mengekalkan homeostasis. Contohnya adalah kawalan paras gula dalam darah, pH darah dan tekanan osmosis darah. Okey, so ni adalah gambar kelenjar endokrin awak. So kelenjar yang utama sekali adalah kelenjar pituitari. Kat mana kedudukan dia? Kelenjar pituitari ni dia berada berdekatan dengan hipotalamus dan dia merupakan kelenjar yang utama yang mengawal pengeluaran hormon oleh kelenjar-kelenjar lain lah. So dia adalah mastermind, dia yang kontrol kelenjar-kelenjar lain. Okey, seterusnya kelenjar thyroid berada kat mana? Di bahagian leher awak. Dan kelenjar adrenal ni dia berada pada bahagian atas ginjal awak. Sepasang ginjal awak tu dua-dua ada kelenjar adrenal. And then pancreas ni juga merupakan apa? Organ awak punya pencernaan lah, sebahagian daripada organ pencernaan awak yang merembeskan enzim. Dan fungsinya juga selain pada merembeskan enzim, dia juga merembeskan hormon lah untuk mengawal tahap gula dalam darah. Seterusnya adalah kelenjar testis bagi lelaki dan ovari bagi perempuan. Okay, so kita pergi one by one. Okay, kelenjar pituitari. Okay, so hormon yang pertama dirembeskan oleh kelenjar pituitari adalah TSH, hormon perangsang thyroid. Organ sasarannya adalah apa? Kelenjar thyroid lah. Organ sasaran bagi hormon TSH ni adalah kelenjar thyroid. So fungsinya adalah dia merangsang thyroid untuk
memerlukan insulin daripada luar lah, sama ada dalam bentuk pil ataupun injection. Okey, hormon yang kedua adalah hormon glukagon yang dirembeskan oleh pankreas ni. Dan fungsi glukagon pula, dia bertentangan dengan insulin. Kalau insulin, dia turunkan aras glukosa dalam darah. Glukagon pula, dia tingkatkan aras glukosa dalam darah. Okey, biasanya glukagon ni dirembeskan dengan banyaknya apabila awak mengalami kekurangan glukosa lah. Contohnya pada waktu awak puasa kan. Awak puasa, awak tak makan, ataupun pengambilan awak kurang mengambil karbohidrat ataupun gula lah. So bila glukagon ni dirembeskan, apa yang dia lakukan oleh glukagon ni, dia akan tukarkan tadi balik glikogen ni balik kepada glukosa lah. Okey, so kelenjar yang seterusnya adalah ovari. Awak ada sepasang ovari pada rahim awak kan, kalau perempuan. So hormon yang dirembeskan oleh ovari adalah hormon estrogen yang berfungsi untuk merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan kan. So kalau awak akhir balik, awak akan mempunyai ciri-ciri seks sekunder lah, ciri seks sekunder awak akan berkembang. Dan juga fungsi estrogen ni juga adalah untuk memperbaiki dinding uterus. Okey, biasanya kalau yang pondan tu biasanya dia akan ambil hormon estrogen ni lah, maksudnya dari sudut sama ada dia makan pil ataupun dia ambil injection untuk dia menggalakkan perkembangan ciri-ciri seks. Contohnya lelaki kan, dia nak jadi macam perempuan, so dia akan ambil hormon estrogen ni. So dia akan berlakulah ciri-ciri perkembangan seks perempuan pada badan dia. Dia akan mempunyai kulit yang lembut, suara yang halus. Lepas tu dia ada payudara lah, akan tumbuh payudara pada badan dia. Okey, yang kedua adalah hormon progesteron. Hormon progesteron berfungsi untuk apa? Merangsang perkembangan dinding uterus dan juga untuk pembentukan plasenta. Okey, kemudian kelenjar yang seterusnya adalah testis. Okey, hormon yang dirembeskan oleh testis adalah testosteron. Fungsinya adalah untuk merangsang perkembangan ciri seks sekunder bagi lelaki, contohnya suara garau, lepas tu tumbuh bulu-bulu seperti misau dan janggut lah. So kalau katakan awak nampak ada certain lelaki yang mungkin agak lembut sikit kan, tu mungkin dia kekurangan hormon testosteron lah. Okey, sampai situ saja hari ini. So nanti kita akan sambung lagi